Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini maklumat terkini tentang case inquest Zara Khairina yang kita tunggu-tunggu, terutamanya berkait dengan teori mesin basuh. Hari ini akhirnya Doktor Patologi Forensik daripada Queen Elizabeth Hospital Kota Kinabalu, Dr. JC, menyatakan bahwa mustahil untuk masukkan Zara Khairina ke dalam mesin basuh. Itu kata pakar patologi forensik. Ramai orang yang tidak percaya, tapi ini fakta. Bukan kesimpulan, tapi ini fakta yang disampaikan oleh dokter pakar. Jangan kamu pula tiba-tiba membuli Dr. JC. Hari ini ramai orang sudah mula bangkit memperjuangkan Dr. JC. Dr. JC tiada salah apa-apa. Dia hanya mahu menyampaikan fakta kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itulah yang Dr. JC coba sampaikan. Yang kau menggila, mau membuli dia tuh kenapa? Anda kata Anda benci bully, Anda kata Anda menolak bully, tapi sekarang ini ramai netizen yang kesurupan, kerasukan, tiba-tiba pula jadi pembuli. Tanpa disedari, Anda sebahagian daripada pembuli. Dr. JC kata, mustahil untuk masukkan Zara Khairina ke dalam mesin basuh. Itu fakta, ingat, itu fakta, bukan kesimpulan. Seorang pakar patologi forensik yang menjalankan bedah siasat ke atas Zara Khairina Mahathir hari ini memberitahu Mahkamah Coroner bahwa adalah mustahil untuk memasukkan remaja berusia 13 tahun itu ke dalam mesin basuh. Jangan dulu buat kesimpulan. Jangan kamu marah-marah dulu. Dengar dulu kenapa Dr. JC mengikut profesion beliau menyatakan perkara itu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci bully. Ada nada emosi sedikit lah kan. Kita benci bully. Sebelum itu, izinkan saya kongsikan dulu kepada Anda semua. Ini berita baik kepada Anda semua. Terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi kuat, apabila imun badan kita jadi seimbang, apabila imun badan kita jadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit. Penyakit tidak sembuh daripada dalam tubuh badan kita. Penyakit itu berakar, bercambah, tumbuh di dalam tubuh badan kita. Lalu kita kena penyakit teruk dan kronik. Apabila imun badan kita jadi kuat, seimbang, dan bijaksana, dia akan tahu mana satu kawan, mana satu penyakit dalam tubuh badan kita. Lalu, imun badan itulah yang menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini, terapi imun ini melalui nomor telepon saya yang tertera, WhatsApp saya. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Jika Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk mau sembuh daripada penyakit, ini masanya jawaban daripada Tuhan untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Dr. JC Hugh, 58 tahun yang berkhidmat di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth di sini sejak tahun 1998 berkata, perkara itu tidak mungkin berlaku disebabkan berat mangsa. Beliau berkata demikian ketika disoal pengendali prosiding timbalan Ketua Bahagian Pendakwa 2 Datuk Badius Zaman Ahmad pada hari kedua inquest berhubung kematian pelajar tingkatan 1 itu. Badius Zaman bertanya kepada Dr. JC, dia kata, Doktor, adakah Anda menjumpai mesin basuh ketika lawatan ke tempat kejadian? Dr. Hugh menyatakan, iya, terdapat satu di tingkat bawah, berhadapan dengan tangga. Badius Zaman bertanya lagi, Doktor, adakah Anda tahu saiz mesin basuh itu? Dr. Hugh menyatakan ia merupakan mesin basuh domestik, bukan industri. Badius Zaman bertanya lagi, adakah mangsa boleh dimasukkan ke dalam mesin basuh? Dr. Hugh menyatakan bahwa saya tidak memeriksa saiz drum mesin basuh tersebut. Saya dimaklumkan mangsa mempunyai 53 kg berat.
Dan saya tidak pikir mesin itu boleh berfungsi dengan beban seberat 53 kg. Prosiding pendengaran kes di hadapan coroner, Hakim Mahkamah Session Amir Shah Amir Hassan diteruskan. Zara Khairina, 13 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai lalu. Beliau dimasukkan ke hospital sehari sebelumnya selepas ditemukan tidak sadarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya di Papar pada pukul 4 pagi. Pada 13 Ogos, Jabatan Peguam Negara mengumumkan satu inkues akan dijalankan berhubung kematiannya selepas meneliti laporan siasatan polis. Sebelum itu, pada 8 Ogos yang lepas, AGC mengarahkan kubur Zara Khairina digali semula bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci buli". Jom kita ikuti inkues ini dengan penuh ilmu, penuh tawakal dan bukan ikut emosi semata-mata. Kita perjuangkan justice for Zara, tapi jangan pula Anda jadi pembuli. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi Azmin Ali dapat tamparan maha kayangan apabila beliau cuba mengangkat dan cuba mengipas Muhyiddin. Akhirnya netizen ingatkan sesuatu kepada Azmin Ali dan Muhyiddin. Hari ini dalam Malaysia Gazette, Azmin Ali menyatakan tidak ramai bersama bersatu. Ini bukan parti lahir di istana. Sebaliknya, ianya lahir kerana seorang insan bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau bidankan kita, bentuk kita jadi manusia berdisiplin tinggi, ada prinsip. Dalam tempo sikit, rakyat pilih parti ini, kata Azmin Ali. Terbatuk saya membacakan kipasan super daripada Azmin Ali ini. Netizen akhirnya mengingatkan Muhyiddin. Kata mereka, Muhyiddin, hati-hati. Sebab Azmin Ali juga pernah melakukan kipasan mahakayangan kepada Anwar Ibrahim. Kalau Anda mungkin lupa, saya ingatkan sekali lagi. Dulu ketika Azmin Ali bersama PKR, beliau juga selalu kipas-kipaskan. Azmin Ali waktu itu dia timbalan presiden parti PKR. Tapi waktu itu dia pun puji Anwar Ibrahim, kipas macam-macam lah. Tapi akhirnya sekarang dia kipas pula Muhyiddin. Wah, yang lebih menariknya ialah dia mengatakan bahwa parti ini bukan lahir dari istana. Sebaliknya ia lahir kerana seorang insan bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Beliau bidankan kita, bentuk kita jadi manusia berdisiplin tinggi, ada prinsip katanya. Ada netizen kata, berdisiplin tinggi kah kalau sakau duit, kata mereka dalam jana wibawa. Berdisiplin tinggi kah kalau suka lompat parti, kata mereka. Azmin Ali, kalau betul kamu berprinsip, kata netizen, kamu sepatutnya tidak menyertai langkah Sheraton. Kamu sepatutnya tidak mengkhianati PKR yang mengangkat nama kamu, kata netizen. Yang mengangkat dan menjadikan Azmin Ali sekarang menjadi berjaya bukan karena parti bersatu, tapi karena PKR. Harus ingat itu. Tapi akhirnya dia puji-puji pula Muhyiddin. Jadi netizen mengingatkan Muhyiddin, awas Muhyiddin, nanti kena tikam belakang macam Anwar Ibrahim, kata mereka. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami sayang Malaysia". Ini saya kongsikan kepada Anda terapi imun Transofector Folate. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, membuatkan imun badan kita jadi kuat, bijaksana, dan juga seimbang. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi melalui terapi imun ini, kita menjadi kuat, bebas daripada masalah kesehatan. Kerana imun badan kita lah yang melawan penyakit dan menghapuskan penyakit sehingga kita jadi sembuh. Terapi imun ini mengajar imun badan kita jadi bijaksana untuk mengetahui mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh.
Saudara, cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Kalau Anda sudah lama berdoa untuk masalah kesehatan Anda, ini jawaban kepada doa Anda selama ini. Cepat dapatkannya, jangan bertangguh-tangguh. Bertangguh adalah satu tindakan yang bodoh. Saudara, ketika Azmin Ali memuji-muji Muhyiddin dan menyatakan kononnya Parti Bersatu adalah antara parti yang paling hebat, ada prinsip dan berdisiplin tinggi, akan dipilih dalam tempo sikit lagi oleh rakyat, ramai netizen membalasnya. Mereka kata, bukan dipilih oleh rakyat, tapi tak lama lagi Parti Bersatu akan tersungkur, kata mereka. Ada yang mengingatkan, parti ini adalah lahir daripada individu yang tiada maruah. Hamba Allah kata, parti ini lahir daripada individu yang tiada maruah. Dia menyatakannya begitu kerana termasuk Azmin yang lompat parti meninggalkan parti Pakatan Harapan dan PKR pada waktu itu, menikam belakang dan menjatuhkan kerajaan pada waktu itu. Dan akhirnya dia dapat terima balasan apabila dia kalah dalam parlimen Gombak pada waktu itu. Kata seorang lagi netizen, memang bukan pilihan istana. Wujudnya parti ini kerana tebuk atap pengkhianatan dari kawan yang gila kuasa, maka lahirlah Bersatu. Ada juga netizen kata, Bersatu lahir daripada pengkhianatan. Dan ada yang kata, tak ramailah parti yang matlamatnya untuk jatuhkan UMNO dan bubarkan UMNO. Ia ibarat Bersatu ganti UMNO. Pada peringkat awal, memang diketahui Bersatu tujuan utamanya ialah mahu menggantikan UMNO, mahu membubarkan UMNO. Tapi yang hairannya, ada juga pemimpin-pemimpin UMNO yang menyokong Bersatu. Dia lupa bahawa sebenarnya yang mempertahankan parti UMNO daripada diharamkan dan dibubarkan ada dua saja, yaitu Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim. Saudara, ada seorang lagi kata, Ahmad Fikri kata, Parti Bersatu lahir daripada pemberontakan, pengkhianatan dari parti sedia ada. Parti ini juga yang lahir dari pengkhianatan macam Azmin dan Muhyiddin. Kau tu pun dari PKR, kata Asrul. Ada juga kata Parti Bersatu bukan ada prinsip, bukan ada integriti. Kata mereka lahir daripada perut kata parti pengkhianat orang Melayu, kata beliau. Apalah pendapat Anda semua tentang ulasan daripada netizen di ruangan komen di Malaysia Gazette? Anda boleh melihat komen-komen netizen dalam Malaysia Gazette itu. Bersatu parti, betul Parti Bersatu jauh lebih baik daripada PAS, kata Nurni. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.